Hari ini saya nak menerangkan ataupun nak berkongsilah. Saya pun tak berapa mahir sangat. Cuma nak berkongsilah berkenaan dengan pengenalan sistem koordinat GDM 2000 lah. Okay, kenapa kita kena gunakan GDM 2000 ni? Kerana teknologi-teknologi terkini seperti sistem penentu dudukan sejagat ataupun GPS dan penggunaan GIS telah digunakan secara meluas. Jadi, kita terpaksa mengikutlah peredaran zaman yang mana menghendaki koordinat yang boleh digunakan untuk semua sistem lah yang global ni ya. So, aplikasi lah yang biasa kita gunakan untuk koordinat sistem ni ya. Sekarang ni macam panggilan kenduri kahwin, semua dah menggunakan latitude dan longitude lah. Maksudnya gunakan koordinat GPS. Sekarang ni GPS adalah mudah dan boleh kita download kepada telefon pintar kita. So, kita boleh gunakan, terus kita boleh dapat koordinat lokasi semasa dan juga koordinat yang kita nak carilah ataupun nak kita tujui. Okey, pada amalan seharian ataupun pada aktiviti kita seharian, kita akan menggunakan Waze. Apabila kita masuk highway, tiba-tiba jam, dah tentu kita akan buka dan cari Waze. Dekat situ dia akan gunakan koordinat lah. Koordinat yang dihasilkan oleh telefon kita dan Waze membaca koordinat tersebut. Dan kita boleh tahulah kat mana kita berada dan apa yang ada di depan kita. Contohnya ada kemalangan, ada polis, ada sekatan jalan dan lain-lain lah. Itu juga kita boleh gunakan Google Map lah. Seperti yang belah kanan yang telefon bawah ni. Okay, untuk perisian-perisian yang mana nak buat database ataupun plan, kita perlu satukan koordinat ataupun menggunakan satu sistem rujukan yang sama lah. Maknanya kat sini contohnya kita boleh ada peta jalan, peta butiran, ada peta topografi dan kita cantumkan jadi satu. Jadi apabila kita menggunakan satu koordinat yang sama, barulah kita boleh mendapat satu database yang komplit lah. Komplit mengandungi semua maklumat yang kita perlukan lah. Okey, ini kronologi penghasilan GDM 2000. Okey, pada mula-mula kita kena maknanya jabatan ukur lah. Jabatan ukur bahagian ukur geodetik menggunakan 17 data stesen emas lah bagi tempoh 1999 hingga 2002. Yang ini carapan ni 24 jam lah. Maknanya tiap-tiap hari ada dia dapat data tu daripada 17 stesen emas ni lah. Okay. Kemudian gunakan juga data-data daripada 11 stesen IJS. Okay. Untuk emas IJS station nanti saya akan terangkan lah. Okay. Kemudian gunakan data-data daripada 36 stesen PMGSN 94 iaitu Peninsula Malaysia Primary Geodetic Network PMPGN. Dan juga data-data daripada 30 stesen East Malaysia Primary Geodetic Network EMPGN. Okay. Dengan data-data tersebut diproses sekali dan menghasilkan GDM 2000 lah. Okay. Selesai GDM 2000, tapi kita JPM ada membuat semakan semula lah GDM 2000 pada tahun 2009 lah. Jadi data-data yang digunakan adalah data daripada tahun 2006 hingga 2009. Jadi dengan menggunakan data ni, dia akan mengambil kira lah gempa-gempa bumi yang berlaku lah di persekitaran Malaysia lah.
Okey, dah ada data ni dah siap diproses menghasilkan GDM 2000 2009 lah. Kemudian kita menuju kepada GDM 2020 lah. Okey, ini saya nak terangkan tadi berkenaan dengan stesen MAS . Stesen MAS ni adalah stesen GPS aktif Malaysia, iaitu dia ada satu pillar yang diletakkan GPS permanent lah. Maknanya dia tak ada orang dekat situ. Jadi dia menjalankan serapan 24 jam lah. Okay, fasa 1 ni beroperasi pada tahun 2004 dengan 27 stesen baru. Kemudian menggunakan peralatan Trimble 5700 dan antena berasingan lah, antena Zyper Joretic. Taburan stesen adalah 25 di Semenanjung, 1 di Sabah dan 1 di Sarawak. Okey, untuk di sini keperluan untuk macam satu jaringan network hanya boleh buat di Lembah Kelang. Lembah Kelang ni inilah KTPK, Banting, UMS, Kuala Kelawang dan Meru lah. Okey, kemudian di Pening lah. Pening ada Balik Pulau, ada USM, ada Segamat kat sini. Okey, di kawasan-kawasan lain hanya membekalkan perkhidmatan single base lah. Okey, kemudian MyArtikelNet fasa 2 bermula pada tahun 2007 dan dengan 50 stesen di Semenanjung. Perkhidmatan MAS ditamatkan secara berperingkat atau dinaik taraf. Maknanya contoh dekat sini stesen-stesen MAS adalah contohnya seperti di Arau, di USMP, di Geting, di Kual, di Kuantan, Berang, KTPK, Segamat, UTM dan Kukup lah. Okay. Terdapat stesen-stesen yang seperti yang saya maklumkan tadi telah dihentikan perkhidmatan dia, ataupun ada juga stesen yang telah dinaik taraf lah kepada MyArtikelNet. Okey, ini stesen-stesen yang ditamatkan adalah Ipoh, KTPK, Kuantan dan UTMJ. Stesen-stesen yang dinaik taraf adalah seperti Arau, USM, Geting, Kual, Berang, Sek 1. Ni daripada yang asal dia Segamat lah, Sega. Okay, stesen MyArtikelNet fasa 1 dipindah. Yang dipindahkan pun ada juga. Seperti di RTPJ, ke Air Lanas, BKPL, ke ni Balik Pulau pergi ke USM, JUIP pergi ke Pusing, maknanya Jabatan Ukur Perak. Okay, macam ni tiang dia masih ada di Jabatan Ukur lah. Okey, kemudian ditukarkan ke Pusing. Ni Marang pergi ke Mutafi Belasah, Luang pergi ke Gajah dan Selama. Kerja-kerja penubuhan stesen Semenanjung ni didahulukan pada tahun 2007 untuk menyokong projek Ikan lah. Okey, ini di Sabah Sarawak, pembinaan bermula pada bulan Julai 2007. Bagi Sabah Sarawak, beroperasi MyArtikelNet fasa 2 hanya bermula pada Julai 2008 lah. Okey, selain daripada keperluan untuk dapatkan maklumat GDM tadi, kita perlukan stesen-stesen daripada rangkaian Joretic utama Malaysia lah. Ni Peninsular Malaysia GPS Scientific Network 1998 yang diringkaskan sebagai PMGSN 94. Jadi stesennya adalah sebanyak 238, tapi tak semualah digunakan, hanya 36 daripada 238 stesen lah. Okay, kemudian yang ini adalah jaringan Joretic Scientific Network juga untuk Sabah dan Sarawak. Semua jaringan tersebut stesennya adalah sebanyak 131 dan dipilih sebanyak 30 stesen saja. Okey. Ini gabungan daripada stesen Joretic tadi.
dengan juga stesen-stesen MAS ataupun MyArticleNet yang telah dinaik taraf lah. Okey, 17 stesen MAS, data yang digunakan pada tahun 99 hingga tahun 2000 dan juga stesen IJS 99 hingga 2002. Okey, kat sini yang kita gunakan ni LHAS, IISE, Kumen dekat China, Bako dekat Indonesia, Koko ni kat Pulau, ni Pimo, Guam, Wuhan. Wuhan yang virus COVID lah yang terkenal ni. Okey, selain daripada itu, kita kena kenal lah ataupun kita kena tahu Malaysia ni duduk di mana. So kat sinilah. Okey, dia terletak di Eurasian Plate, bersebelahan dengan Australian Plate dan Indian Plate, dikapit dengan Filipina Plate. Okey, kenapa kita nak tahu plate-plate tersebut? Contoh kat sinilah, plate tectonic theory lah. Kat sini macam-macam lah. Ada pertemuan dua plate. So ada satu yang turun ke bawah, ada yang bergerak arah berlawanan, ada yang gelongsor ke kiri dan ke kanan. Jadi inilah pemandangannya. Okey. Dekat sini pertemuan ni dia ditunjukkan sebagai terrace range. Okey. Okey, ini tempat di mana berlakunya gempa-gempa bumi. Okey, masa GDM 2000 tu diperkenalkan, ialah dia belum ambil kira lagi gempa-gempa bumi yang ada, yang berlaku pindaan pada tahun 2006 lah, dengan dia mengambil kira gempa bumi yang berlaku di dekat sinilah, di Indonesia ni. Kemudian pada 26 Disember 2004 di Aceh dan juga di Nias 28 Mac 2005. Kemudian di belah-belah sini juga di kepulauan inilah Sumatera ni pada 12 September 2007. Jadi pergerakan ataupun plate kita tu ada kesan lah akibat daripada gempa bumi yang besar ni. Okey, ini yang gempa bumi yang berlaku pada 7 magnitud lah skala Richter pada tahun 1990 hingga 2006 lah. Okey, ini kedudukan kita ni tadi. Maaf dia ada di Sunda Plate lah, bukan Russian Plate. Malaysia berada di Sunda Plate dan dikapit dengan Russian Plate, Indian Plate, Russian Plate, Filipina Plate dan Coralline Plate. Jadi dekat sini dia menunjukkan arah lah, arah pergerakan plate tu. Mungkin dia akan masuk ke dalam ni lah. Okey, kalau kita lihat dari sini, nampak pergerakan Eurasian Plate ni lebih laju daripada yang Malaysia punya Sunda Plate. Walaupun arahnya nampak macam ke sana lah, ke utara tu. Tapi dia agak perlahan berbanding Eurasian Plate. Menyebabkan Australian Plate ni masuk ke bawah Sunda Plate ni. Tempat-tempat yang berlaku gempa tu di sinilah, dekat dengan Aceh, Nias kan. Okey, ini arah pergerakan, maknanya kita punya plate Malaysia ni, plate Sunda Plate ni bergerak ke arah macam inilah, ke selatan dan timur. Ke selatan sikit, timur sikit lah. Jadi dia punya pergerakan dia 30 mm setahun. Maknanya constant lah, nampak sama saja.
Okey. Kat sini apabila dia berlaku gempa bumi dekat sini, uh, sekali di sini, selalu di Aceh, satu di Nias, menyebabkan dia punya ni terganggulah Sunda Arc ni. Okey, kat sini saya tunjukkan macam mana dia berlaku lah. Okey, kita tengok dia punya litosfera ni, litosfera. Dia akan masuk ke dalam ke plate yang lain. So kat sinilah yang boleh berlaku gempa bumi lah. Dia panggil subduction zone. Okey, kat sini pergerakan dia ini contohlah. Contoh Sunda plate dia macam ni. Plate dia kat sini. So dia bergerak je. Lepas tu sampai masa dia lock dan dia terkunci. Terkunci, nampak dia punya plate ni macam membengkok lah. Membengkok. Semakin lama dia tak boleh tahan dan dia terlepas kembali pada tahun 2004 lah. 26 Disember 2004 pecah dan mengelosor balik. Kat sinilah yang berlakunya tsunami tu. Yang menyebabkan sistem koordinat kita berubah lah. Okay, kenapa kita kena buat pindaan pada tahun inilah kita JDN 2009 lah. Okay. Sekarang ni apabila berlakunya gempa pada 26 Disember, pergerakan dia menghala ke Aceh tu lah. Maknanya dia punya pergerakan ni tak sama lah. Okay. Kat sini ada yang point 2 lah. Kat bawah ni halus sikit. Kemudian berlaku lagi gempa pada 28 Mac 2005 dan dia akan dia ke bawah pula. Kemudian berlaku lagi pada 12 September 2007. So dia turun ke bawah. Belum dia kembali seperti asal dia punya arah lah macam ni. Okey, ini keadaan biasa. Dia panggil keadaan linear lah. Okey, kat sini dia maknanya interseismic, dia lepas tu core seismic dia turun ke bawah, dia inter balik, dia naik balik, linear balik. Yang ini pula dia nampak macam yang dia gelongsor tadi lah. Yang ini sukarlah untuk dikira lah. Okey, ini kesan lah sebelum gempa bumi. Ini map dia. Kemudian apa yang terjadi, nampaklah kesan bumi, dia punya bumi tu ke kiri sikit. Tapi map kita ke dalam sikit. So kat sini lah. Tapi yang belah bawah ni tak ada kesan sangat. Okey, yang ini pula dia punya pergerakan yang tak sama lah. Kat sini 5 cm, kat sini 0.25. So dia punya pergerakan ke arah pusat gempa tu lah. Okey. Maknanya apabila kita ambil kira dah semua pergerakan ni, maka terjadilah yang JDM 2000 2009 lah. Okey, kemudian ni untuk masa akan datang. Jadi satelit nanti dia akan menghasilkan koordinat precise dia sendiri, iaitu PPP, precise point positioning lah. Precise point positioning maknanya dia boleh bagi ataupun menghantar ketepatan yang tinggi kepada receiver ataupun penerima kat bawah ni yang buat kerja. So dia sendiri dah boleh bagi ketepatan yang tinggi. Jadi tak perlu lagi ada stesen-stesen contoh macam Mars station semua kan. Jadi kita kena bersedialah ke arah yang inilah. Okey. Jadi sistem ataupun
apa-apa teknologi yang ada, mestilah kena seiring dengan teknologi yang akan dibangunkanlah. Okey. Sekarang ni kalau, kita cerap, pada tahun 2000, yalah, pada tarikh hari ini contoh, pada 13 Februari 2022. Jadi dia akan, gunakan model velocity bawa kepada 1 Januari 2020. Mana akan dapat, dia punya GDM 2020 lah. Okey, jadi kalau kita tak buat, maknanya, sekiranya, kita teruskan saja dengan apa yang ada, mungkin ada banyak lagi, aktiviti seperti gempa bumi dan, lain-lain, menyebabkan kita sukarlah untuk menghubungkan GDM 2000 dengan, koordinat yang terkinilah. Okey, itu saja, perkongsian saya. Eee, Harap kalau ada yang nak komen ataupun tambah, boleh nyatakan, di komen. Jadi, sekiranya ada kesilapan, mohon, betulkanlah.